بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الشافي بسم الله الذي يدر ما به شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة أعوذ بك من النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rakan-rakan, apa khabar? Sedang buat apa tu? Buat rakan-rakan yang baru pertama kali dengan saya, untuk pengetahuan, saya dikongsikan 3 pautan berkenaan dengan peribadi. Pautan pertama berkenaan dengan website rasmi. Pautan kedua adalah berkenaan risalah ataupun artikel berkenaan mengenai bagaimana saya mengubah perspektif. Dan pautan yang ketiga adalah video dan sokongan rakan-rakan yang bersama dengan usaha pembangunan dalam membangunkan hufaz Quran. Dan selain daripada itu juga, saya dikongsikan dan sebagai aktiviti dalam dakwahku bersamamu, saya dikongsikan 3 soalan dan cara nak jawab dan how to participate is dengan sekejap cara nak jawab is dengan adab, dengan tertib. Contohnya Waalaikumsalam dan Waalaikumsalam, dan soalan 1 ABCD, soalan 2 ABCD, jawapan 2, 3 ABCD. Pilih jawapan yang tepat. Dan untuk makluman, saya amat bersetuju dengan pendapat Ustaz dan Ustazah yang berpendapat, dan yang mana kita dapat buktikan yang dalam Google pernah ada jawapan di Google tak tepat dalam aktiviti ni. Kita pernah buktikan. So saya syorkan, saya amat bersetuju dengan pendapat Ustaz dan Ustazah yang mengatakan jangan berguru dengan Google. That is apa yang saya cuba sampaikan lah, maklumat. Ya. Yeah?
Alright, Alhamdulillah. Seterusnya adalah dakwahku sesi, terima kasih. Live sharing dakwahku bersamamu ini adalah program sesi yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran berkenaan dengan zakat. Kesedaran kaedah yang kita perkenalkan melalui kaedah baru dan lebih berkesan. Maksudnya di sini dalam nak mengubah perspektif berkenaan dengan zakat, ia perlu cara saya ubah adalah melalui fakta-fakta yang ada dalam yang telah melalui kajian, and of course kajian pihak berwajib. Contoh di sini adalah Universiti Sains Islam Malaysia, Islam Hadari, Universiti Kebangsaan Malaysia. Nah, mereka inilah yang kita masukkan yang pihak berwajib melalui kajian. Kajian yang dalam penguasaan ilmu kita perlukan authority, opinion. Dan konsep yang kita bawa dalam klinik zakat ini adalah konsep dakwah street. Khusus saya bawa dakwah kaedah klinik, yang bila kita sebut kaedah street dakwah, there's a lot of method. Antaranya yang digunakan oleh bro ahli ekspedisi merupakan street dakwah melalui musical, akustik, gitar, Brother Wong, Firdaus Wong, melalui presentation slide, kupasan berkenaan dengan teknologi. Contoh lain street dakwah yang dibawa oleh Ustaz Emil Liu, turun sampai ke lorong dan kelendangan. Kemudian kalau nak cerita lagi dakwah street di dalam Malaysia, di luar, kaedah berdialog yang berdiskusi, berdialog secara open di New York, di London dan beberapa tempat. Kaedah kita fokus pada kaedah bukan psikoterapi, tetapi kaedah klinik, kaedah gamifikasi. Gamification yang bahasa Englishnya adalah kaedah gamification. Kaedah yang dia akan menguji visualization, yang mana menguji, menyedarkan kita, memberi kesedaran tentang tanggungjawab kita sebagai orang mukmin dan orang Islam. Contoh situlah kan, sedikit. And dakwahku bersamamu ini adalah satu platform untuk kita beri bimbingan profesional kepada mereka yang memperjuangkan mahat hufaz Quran, underserved mahat yang mengambil orang yang pelajar-pelajar yang bermasalah. Pelajar-pelajar kita panggil sebagai pelajar-pelajar yang istimewa. Dari segi baik dari segi ekonomi, baik dari segi sosial keluarga, kita bimbing dia dan beri pendidikan agama untuk ada pada masa depan mereka, untuk cegah mereka daripada menjadi perkara yang mungkar. Kita cegah buat menjadi manusia yang berguna pada agama, bangsa dan negara, insya-Allah. Kemudian bimbingan profesional yang kita berikan pula, ada kata sebagai contoh Ketua Dana dan Pembangunan memerlukan khidmat nasihat dari segi penggunaan teknologi sosial media. So di sini dan melalui platform dakwahku bersamamu, di sini andai kata pertolongan bimbingan yang kita beri, kita akan kenalkan. Kita akan bawa bimbing Ustaz, bawa jumpa dengan pakar dalam sosial media. So di situ Ustaz dapat direct terus dengan beliau, bukan melalui saya. Dan dari segi perundangan, andai kata sebagai contoh memerlukan khidmat nasihat peguam tanah, kita boleh kenalkan. Kita akan bawa Ustaz, kenalkan dengan peguam tanah, ataupun peguam tanah datang jumpa. Sebagai contoh yang lain, memerlukan khidmat nasihat financial planner sebagai untuk penguasaan ilmu pelaburan dan khususnya, kita boleh kenalkan.
Kita boleh kenalkan ustaz, bawa ustaz jumpa dengan mereka ni, dan mereka ataupun mereka jumpa ustaz. So di sinilah cita-cita dan permulaan dakwahku bersamamu. Ia bukannya satu platform yang mempertikai atau mencagah pendapat. Alright? Dakwahku bersamamu, okay. Untuk hari ini, kongsian hari ini pada mereka yang sekitar Wangsa Melawangti, Wangsa Maju, Taman Permata, Melawati Mall. Biasa dengar tak nama Expertise? Expertise. Okay, Expertise ini adalah syarikat perusahaan yang berasaskan nature of business. Mereka adalah printing company. Biasa tak berurusan dengan expertise. So expertise mereka ini, andai kata pernah, good. Sebab terus terang mereka ni selalu berkolaborasi dengan team builder, team berkooperasi dalam program-program korporat. Memang sukar nak jumpa mereka. Badan kalau biasa jumpa, good. Teruskan berurus mengadakan urus niaga dengan mereka. Bagus. Untuk makluman, profil business owner Expertise ini, saya dah kenal beliau hampir 3 tahun. Dan sepanjang saya kenal beliau ni orang yang sanguine. Kalau in terms of teori 4 types of humor, cara beliau melawak, pada saya beliau adalah orang yang sanguine. Dan sepanjang saya mengenal beliau, pakaian beliau kemas, rambut beliau sentiasa kemas, tersusun rapi. Wah, ini yang saya amat kagum dengan beliau. Dalam apa jua keadaan, pagi pukul 6.30 rambut dah kemas. Bila jumpa dengan beliau lepas subuh, rambut dah kemas. Wow, rambut kemas tersusun. First thing, wow. Ini yang baik, yang amat yang buat saya suka pada beliau. Suka berurusan. So dari segi physical appearance, beliau orang yang tegap dan suka berpakaian kemas. So, a few tips pada rakan-rakan yang ingin berurusan dengan beliau. He's a sanguine. Cara dia humor, cara dia bawa humor, cara dia berinteraksi dan berhumor, melawak, bergurau senda, pakai dah sanguine. Alright? Few tips for you all. Now, saya baru-baru ni saya ada communicate dengan beliau sebab beliau pernah berurusan dengan kami. Beliau pernah mengeluarkan zakat perniagaan dan mana untuk makluman 3/8 daripada zakat yang dikeluarkan tu kami salurkan kepada pembangunan hufaz Quran. So bila saya tanya dia, apa yang tuan rasa selepas mengeluarkan zakat, ni apa yang di teks lah, beliau ada rasa keberkatan dan untuk setiap rezeki yang datang, ia rasa seperti ia dipermudahkan. Alhamdulillah. Itu yang soalan yang pertama lah. Soalan yang kedua, saya tanya dia, tuan ada tak dalam COVID-19 ni, ada tak sebarang kata-kata ataupun yang tuan boleh nak sampaikan yang boleh memotivasikan harapan untuk anak-anak Mahat untuk terus mengaji. Harapan saya, ni kata beliau,
Harapan saya semoga anak-anak Mahat terjaga kebajikannya. Sama-sama tuan. Nanti kita sama-sama jaga kebajikan mereka, insya-Allah. Mereka amanah kita bersama. Kita amanah. Naam, betul. Moga Allah berikan kehidupan yang terbaik kelak buat mereka, insya-Allah. Ni kata-kata semangat. Terbaik tuan. Terbaik. Terima kasih. Teruskan pada rakan-rakan. Okey. Terima kasih tuan. Terima kasih. Alright, untuk makluman buat mereka yang tertanya-tanya apa itu kaedah gamification yang dimasukkan. Di tangan saya ni adalah board game. Ini adalah board game yang mana ia telah disemak oleh pejabat mufti wilayah Persekutuan. Selain daripada itu, ia telah menang 5 International Gold Award. Tak nampak lah, tinggi sangat kot. Okey, 5 Gold Award. Kemudian selain daripada, dan ia telah menangi 2 anugerah produk terbaik. Untuk maklum, dan yang percaya ke yakin, ketua mereka board game zakat gamification ini adalah Profesor Madya Dr. Azman, merupakan penyelidik dan pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia. Dalam program klinik zakat, beliau adalah penyelia program. So pada mereka yang nak beli sementara COVID ni, boleh try. Boleh tengok dekat online. So dia ada few harga, carilah yang ikut kesesuaian kemampuan masing-masing. So terus terang, sepanjang saya mengendalikan sesi beberapa siri klinik zakat, saya dapati there's antaranya yang feedback yang saya dapati, yang buat saya kagum tentang kajian yang game ni adalah setiap pemain tak nak balik, nak main lagi. So bila kita minta stop, biasa kita stop, okay, game dah habis, masa dah tamat, sekejap dia masa. Dia antara best feedback daripada peserta. Alright. So boleh cari Game dia telah disemak oleh pejabat mufti wilayah Persekutuan. So, dalam game ni yang buat best, yang mana dia akan menguji, yang buat kita sedar, okay, sedikit, dia ada IQ1, IQ2 dan IQ3. So ini yang membuat kita visualize, kita sedar akan tanggungjawab kita soalan-soalan ni. So seterusnya, selain daripada board game tu, so dalam klinik zakat, nak tahu lebih lanjut apa yang ada dalam klinik zakat, mohon pada setiap rakan-rakan yang menggunakan, yang pengguna Android, untuk go through, download apps Global Zakat Game 1.0. Okay, apa yang ada dalam apps ni secara peribadi, ia banyak membantu saya berdepan dengan perunding-perunding, contohnya dengan business owner. So bila mana ada soalan-soalan yang menjadi pertikaian ataupun menjadi persoalan, so kita basically, saya refer daripada sini. Memang tak sempat nak buka, nak tanya ustaz, tak panik lah nak kacau ustaz semua kan. So banyak ada infografik dalam ni yang boleh membantu kita jadikan bekalan. So basically, those yang dah go through dan main game, so yang pertama kali join dengan saya live sharing hari ni,
So apa yang ada dalam apps ni, ada dalam klinik zakat, ada dalam board game. Tetapi small portion of it bukan 100%. Bahkan manfaat dia masih memberi manfaat walaupun portion dia kecil. Right? Seterusnya, alhamdulillah. Kemudian program dakwahku bersamamu ni adalah program bukan program ceramah. Program kesedaran yang kita masukkan ini adalah kita menggalakkan rakan-rakan usahawan untuk bersama-sama dengan kami menjalankan aktiviti dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Setengah orang andai kata ia diterima, moga Allah, saya memang harap sangat untuk apa yang kita buat bersama-sama dengan rakan-rakan ni, rakan-rakan ini, Allah angkat dia sebagai ibadah. Tapi pada asasnya bukanlah satu perkara yang wajib untuk semua orang ikut. Daripada saya, bila dah dibagi tanggungjawab dan bagi tahu ilmu, Allah ia adalah satu tanggungjawab pada kita untuk melaksanakannya. So sebagai kesimpulan untuk hari ini, Islam, andai kata Islam ini kuat dan luas penguasaannya, pengaruhnya, maka ia bukanlah satu ancaman, tetapi Islam ini ia menjadi rahmatan lil alamin, rahmat ke serata alam. Tuan-tuan boleh rujuk perkara ini dibuktikan bukan pada zaman mula, dibuktikan pada zaman Umar. Boleh rujuk zaman Umar, bagaimana Umar masuk ke Mesir, bagaimana Umar bebaskan Mesir, Sayyidina Umar, Sayyidina Al-Khattab Al-Faruq masuk Mesir. Adakah melalui peperangan? Tidak melalui peperangan. So yang pertama, itu kesimpulan yang pertama lah, apa yang saya nak kongsikan. Yang kedua adalah, andai kata rakan-rakan berdepan dengan para ustaz dan ustazah yang memaki dan mencerca para sahabat baginda Rasulullah SAW, jangan ambil ilmu dengan mereka. Mereka ini, untuk maklumat, mereka ini adalah mereka yang duduk dalam garisan merah, berada di garisan merah. So saya tak nak cakap golongan mana yang, tapi mereka ini jangan ambil ilmu dengan mereka. Okay, jadi golongan tapi tak nak sebut kat sini. Jangan ambil ilmu dengan mereka kerana mereka mencerca dan memaki sahabat baginda Rasulullah SAW sebagai akhir zaman, umat akhir zaman. Baginda, sahabat-sahabat ni perlu kita pelajari dan kaji, bukannya sebaliknya. Saya rasa cukup sekadar itu perkongsian pada hari ini. Kalau tengok dekat masa, dah dekat 20 minit. Masya Allah, belajar mai. Alhamdulillah. Terima kasih bersama dengan saya. Mohon rakan-rakan yang pertama kali bersama dengan saya, jawab 3 soalan berkenaan dengan dan mereka yang dapat jawapan dengan tepat, kita akan raikan sebagai penang dan pelawak masuk dalam klinik, jemput ke klinik zakat. So kaedah saya menjawab bukanlah boleh jawab pada ruang komen. Dan kalau anda kata rakan-rakan ada nak komen something, boleh juga letak pada ruangan komen. Kita akan baca. Saya minta maaf, semasa live ni memang saya tak sempat nak baca. Saya akan baca selepas ini. Dan mereka yang menjawab, khusus untuk mereka yang menjawab, saya akan inbox reply melalui your inbox message dengan jawapan yang tepat, insya-Allah. Okey. Dan pada sana kita akan communicate. Alright. Syukur alhamdulillah, subhanakallah. Kita jumpa lagi insya-Allah besok jam 9 pagi. Insya-Allah. Teruskan bersama dakwahku bersamamu, insya-Allah. Alright.